Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Selamat tengah hari, selamat petang. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan ready untuk follow sesi live saya pada hari ini. Okey, seperti biasa, kita akan live di Facebook dan juga di TikTok pada hari Isnin sehingga hari Khamis. Okay, pada pukul 12 tengah hari. Okay, so kalau tak ada aral apa-apa, kita akan live. Okay, dan kita akan borak-borak berkaitan dengan topik-topik terhangat berkaitan dengan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, jadi sekiranya anda adalah seorang pelabur saham, sekiranya anda trader saham, ataupun anda bakal pelabur dan trader saham, okay, baru nak menceburkan diri dalam dunia saham, okay, anda boleh follow sesi live ini, okay, sebab saya nak share dengan anda hari ini berkaitan dengan topik satu teknik yang kita boleh gunakan untuk jana income ataupun jana pendapatan melalui saham di Bursa Malaysia, iaitu teknik trend following yang mana saya jenamakan dia sebagai teknik Z. Okay, right. So sekiranya anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi di ruangan komen. Okay, anda boleh tuliskan adakah anda dengar suara saya dengan jelas, adakah line internet kita okey. Alright, boleh tolong respon dulu. Alright, dan sekiranya jelas, okay, anda boleh bantu saya untuk klik button share kepada lebih ramai lagi rakan-rakan kita supaya mereka boleh follow sesi live ini secara live sekarang. Okay, alright, so saya nak tengok dulu dekat Facebook siapa yang bersama dengan saya. Kita ada Maulana Kik is watching. Linda Rahman is watching. Mat Nasron is watching. Zafri Awi is watching. Okay, Hafiz Bakari is watching. Syahrul Syabah. Frizzle Nail. Okay. Rosli Ismail. Kyung K. Liu. Sulaiman bin Mat Hassan. Okay, Kai jelas. Okay, Sulaiman bin Mat Hassan jelas tuan. Muhammad Zakbar bin Bakar is watching. Mar Akiaro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mar Akiaro sentiasa follow saya dalam live. So terima kasih banyak-banyak semoga dapat manfaat. Okay, Muhammad Idris Osman is watching. Yunus Blues is watching. Siapa lagi dekat TikTok ada tak yang sedang menonton saya secara live? Anda boleh komen. Okay, siapa tu? Ana 1908. Haha, apa yang kelakar tu? Haha tu. Okay, right. Zafri Awi, jelas tuan. Okay, right. Terima kasih kerana respon. Okay, dan follow sesi live saya pada petang ini. Okay, alright. So, hari ni kita nak borak-borak berkaitan dengan saham. Dan kita nak cerita berkaitan dengan topik macam mana nak jana income melalui saham. Okay, so salah satu cara untuk kita buat duit dalam saham adalah secara capital gain. Okay, apabila kita beli saham pada harga yang rendah, kemudian bila harga saham tersebut naik dan kita dapat jual ke atas, maka kita akan buat profit secara capital gain tersebut lah. Okay, jadi bila kita nak buat capital gain, okay, ada macam-macam cara sebenarnya. Ada banyak teknik yang kita boleh gunakan. Okay, tetapi kalau anda tanya saya, apakah teknik yang biasa saya gunakan untuk beli saham dan buat duit daripada aktiviti capital gain? Okay, jawapannya adalah teknik Z ataupun teknik trend following lah. Okay, so sebenarnya teknik trend following ni adalah teknik yang dah lama dah ada, dah ramai dah orang tahu tentang teknik trend following. Okay, tetapi disebabkan tidak jelas macam mana nak buat teknik trend following tu. Okay, indikator apa nak pakai, setting apa nak pakai. Okay, dan kadang-kadang ada orang cakap teknik ni tak berapa bagus. Okay, menyebabkan teknik ni macam popular tetapi tak berapa popular. Okay, alright. Jadi dalam sesi live pada kali ini saya nak share dengan anda tentang teknik Z dan macam mana saya menggunakan teknik ini, apa indikator yang saya pakai, apakah setting yang saya gunakan. Okay, jadi kalau anda adalah seorang trader saham, okay, fokus kita hari ini, kalau kita cakap tentang capital gain, fokus kita adalah kepada trader saham. Okay, so kalau anda adalah trader saham, okay, anda kena dengar apa yang saya kongsikan ni, sebab jarang saya kongsikan berkaitan dengan teknik Z secara live. Okay, selalunya yang nak belajar tentang teknik Z ni saya ajarkan dalam satu program
saya ada buat program online course, namanya adalah Premier Saham Mastery. So dalam Premier Saham Mastery tu saya ajarkan tentang teknik Z ni secara step by step, macam mana nak buat, okay, macam mana kita nak menggunakan teknik ni lah, okay, untuk membuat pembelian dan penjualan saham. Okay, tapi hari ni saya nak cerita dengan anda, okay, macam mana kita menggunakan teknik ini dan macam mana kita nak buat duit dalam pasaran saham. Okay, alright. So adakah anda dah ready untuk sesi live ni? Kalau anda dah ready untuk belajar, okay, anda boleh komen ready dekat ruangan komen. Okay, dan tolong bantu saya untuk klik button share. Okay, saya nak live sekejap je. Okay, sebab petang ni saya ada urusan juga. Okay, dan jadi that's why, okay, saya tak live lama lah. Okay, so sementara nak tunggu rakan-rakan kita untuk join sesi live ni, saya just nak share dengan anda. Saya baru je balik dari Kuala Lumpur. Okay, weekends baru ni saya travel ke Kuala Lumpur. Okay, hari Jumaat saya drive ke KL. Kemudian semalam hari Ahad, saya dah balik semula ke Johor Bahru lah. Okay, jadi sempatlah macam orang kata quick escape. Okay, sebab dah lama dah tak travel. Dah lama dah saya tak drive jauh. Okay, dan best lah. Okay, dapat pergi KL, alright, dan dapat pergi makan dekat KL. Kat KL ada macam-macam makanan lah, okay. Dan kalau saya boleh berikan persepsi saya kan, kalau saya pergi KL kan, saya duduk kat hotel kan, saya boleh compare tau KL punya hotel dengan hotel dekat JB. Okay, hotel dekat KL banyak hotel yang sangat-sangat premium lah kita cakap. Dia punya feel hotel lah. Kat JB tak banyak tau hotel yang macam tu. Okay, dan it's boleh kata quick escape lah. Okay, sebab saya dah lama dah saya tak travel. Okay, dan driving jauh. Okay, dan that's salah satu cara untuk saya release stress kejap. Okay, dan bila balik ni, okay, so saya lebih fokus lah kepada kerja-kerja saya. Okay, alright. Jadi terima kasih kepada anda yang komen ready. Okay, dekat TikTok kita ada Shadi ready. Mizi, tuan saya berminat nak belajar saham. Boleh. Siapa yang berminat nak belajar saham, anda boleh klik link di bio. Siapa yang dekat TikTok, okay, anda pergi dekat profile saya, anda klik button follow. Lepas tu dekat bawah bio saya tu ada satu link, anda klik link tersebut dan anda boleh daftar ke program yang kita sedang open registration sekarang, iaitu Newbie Saham Mastery Online. Anda boleh register, okay, dan anda boleh follow kelas saya. Okay, InsyaAllah next kelas kita adalah pada 16 Julai 2022. Saya ada buat program dan secara Zoom, secara online, dan anda akan belajar saham bersama dengan saya. Okay, so siapa nak belajar, okay, pergi dekat TikTok, klik link yang dekat bio tu, dan anda boleh terus buat pendaftaran. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan, dekat bawah tu ada WhatsApp link juga. So anda klik kat situ, anda boleh bercakap dengan my team. Okay, anda boleh tanya soalan. Okay, dan sekiranya jelas segala persoalan anda, barulah anda boleh buat pendaftaran. Okay, itu pun boleh juga. Okay, alright. Elfirizi ready. Encik Arul ready. Okay, dekat TikTok ada lagi tak? Saham beginner. Mizi, salam, saya pun dari JB. Okay, right. Siapa orang JB? Siapa orang JB boleh komen. JB. Okay, right. Saya tak tahu orang kat JB ni ramai ke orang yang minat saham ni. Okay, right. Okay, right. So, dekat Facebook pun dah ready dah. Okay. Kafi Rossi ready. Sulaiman Mak Hassan ready. Connie Job ready. Okay, Ruzaidah Zaidaud is watching. Alright, terima kasih. Okay. Alright, Zam Damha. Kena bayar ke daftar tuan? Yes, kena bayar. Okay, kena bayar. Siapa yang nak belajar saham kena bayar. Okay, fee-nya adalah RM297. Tapi kalau anda daftar awal, okay, anda cuma perlu daftar RM5 sahaja. Okay. Kelas yang berharga RM297, anda boleh daftar RM5 sahaja. Okay, so kalau anda berminat, anda terus klik link dekat link bio. Okay, dan terhad kepada mereka yang daftar awal sahaja dapat daftar RM5. Okay, so RM5 sahaja untuk daftar ke program kelas saham. Okay, dan make sure anda buat pendaftaran awal. Okay, alright. Okay, so saya nak teruskan kepada topik kita, iaitu berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita membuat duit dalam saham menggunakan teknik Z. Okay, so teknik Z adalah satu teknik, okay, di mana kita menggunakan konsep trend following. Okay, so
Saya nak cerita dengan anda tentang trend following dulu. Okay, apa maksud trend following? Trend following bermaksud kita mengikut trend pergerakan harga saham yang nak bergerak dalam mode uptrend. Okay, maksudnya harga saham tu nak bergerak naik dan kita follow trend tersebut supaya kita berada dalam counter yang going uptrend. Okay, so masalahnya adalah ramai orang bila bercakap tentang trend following, mereka akan beli mana-mana counter saham yang sedang uptrend. Okay, dia akan belajar macam mana untuk mencari counter yang uptrend. So, bila dia Google, okay, ramai orang kata, oh nak beli saham, kena berada dalam counter yang uptrend, baru kita boleh buat profit secara capital gain. Jadi, dia pun pergilah dekat Google. So, dia Google, dia kata, apa maksud uptrend? Okay, dan bila dia pergi dekat Google, dan dia search maksud uptrend, dia dapat salah satu definisi uptrend adalah apabila berlakunya formation higher high and higher low. So maksudnya apabila harga saham tu naik, kan, dia naik, dia turun, masa dia turun tu lebih tinggi daripada yang rendah sebelum ni, dan apabila dia naik semula, ketinggian yang terkini tu lebih tinggi daripada ketinggian sebelumnya. So itu adalah formation higher high and higher low. Jadi bila berlaku higher high and higher low, maksudnya harga saham tu sedang uptrend lah. Jadi dia pun dengan ilmu yang dia dapat daripada Google, okay, dan YouTube, okay, maka dia pun buka lah chart. Okay, ni orang yang nak belajar saham ni. Orang yang nak belajar saham ni, dia pergi buka chart dan dia pun cuba tengok formation higher high and higher low. Dan bila dia nampak, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Ini uptrend ni. Jadi kalau kita sifu-sifu Semalaya kata, kalau nak beli saham, kena beli saham yang uptrend. Maka dia pun pergilah beli saham yang dia nampak tengah going uptrend tersebut. Okay? Jadi masa dia beli saham tu, harga saham telah pun naik dekat atas uptrend, dan dia pergi beli dekat situ dengan harapan harga saham tu akan naik lebih tinggi. Tapi apa yang berlaku adalah lepas dia beli, harga saham tu jatuh ke bawah. Drop jatuh ke bawah. Okay? Dan dia pun tak tahu nak buat apa, dan dia terperangkap dalam counter yang downtrend. Okay, so that's the problem yang dihadapi oleh ramai orang yang belajar saham menggunakan Google dan YouTube, okay, tanpa kefahaman yang jelas tentang uptrend. Okay, so bila saya tahu ada orang ada masalah ni, dia tak tahu macam mana nak beli saham dengan menggunakan teknik trend following yang betul, maka apa yang saya buat adalah saya design satu modul di mana saya ajar macam mana orang nak mencari permulaan uptrend. Okay, kalau anda sedang mendengar, anda boleh tulis dekat ruangan komen permulaan uptrend. Okay, right. So permulaan uptrend ni adalah perkara yang perlu kita buat, yang perlu kita cari, okay, dalam sesuatu pergerakan harga saham tu untuk kita membeli ketika harga tu baru nak start nak naik. Okay, so apabila sesuatu saham tu nak bergerak naik, dia akan membentuk setup permulaan uptrend. So permulaan uptrend tu, okay, terima kasih saham beginner Faizal JB 83 permulaan uptrend, Fazrin Rashid permulaan uptrend, Mar Akiaro permulaan uptrend, Manzuki permulaan uptrend. Terima kasih kepada anda yang respon ya. Okay, right. So apabila kita nak beli saham, okay, saya percaya kita kena beli ketika harga baru sahaja nak start nak naik. Ketika harga baru sahaja nak memulakan permulaan uptrend. So waktu itulah kita nak beli saham, dan lepas tu kita nak follow pergerakan harga saham tersebut naik. Okay, so itulah dia perkara yang kita nak buat dalam saham. Okay, so kita tak nak beli saham yang tengah uptrend ataupun sudah sampai ke hujung uptrend. Okay, di atas uptrend sana. Okay, kita nak beli saham yang dia baru nak start nak naik. Okay, so bayangkan kalau anda dapat beli saham ketika harga tu baru je nak start nak naik. Okay, pastinya peluang anda untuk buat profit dalam saham adalah lebih tinggi. Okay, jadi isunya sekarang adalah macam mana kita nak mencari setup permulaan uptrend tersebut. Macam mana kita nak tahu sesuatu saham tu dia belum lagi naik uptrend, tetapi kita dah nampak dah ada setup permulaan uptrend tersebut. Okay, jadi itulah perkara yang menjadi isu ataupun masalah di kalangan ramai orang, which is sebab dia tak tahu macam mana nak cari permulaan uptrend tersebut. Okay, jadi based on pengalaman saya, yang saya belajar juga teknik permulaan uptrend, dan saya belajar macam mana nak buat entry ketika permulaan uptrend, maka saya design program tu, namanya adalah Premier Saham Mastery 2.0. Okay, di mana saya ajarkan macam mana kita buat kajian technical analysis menggunakan beberapa indikator. Okay, untuk tujuan dia adalah membantu para peserta yang belajar untuk mencari setup permulaan uptrend ni. Okay, so untuk mencari setup permulaan uptrend ni,
kita perlu menggunakan indikator. Indikator ni adalah alat, okay, yang membantu kita mencari setup permulaan uptrend. Okay, dan dengan membaca indikator dengan cara yang betul, maka kita akan dapat nampak, oh inilah permulaan uptrend. Okay, so apakah indikator yang saya pakai? Indikator yang saya pakai ada 3. Dia sebenarnya 4. Okay, indikator untuk teknik Z ni adalah ada 4, tetapi selepas saya train student saya lebih kurang 2 tahun dalam Premier Saham Mastery, saya dapati satu indikator tu tak buat pun tak apa. Kita pakai 3 indikator pun dah boleh dah untuk teknik Z ni. Okay, so teknik Z ni, okay, indikator yang saya biasa pakai adalah nombor 1 adalah moving average. Okay, kita gunakan moving average untuk membaca permulaan uptrend. Kemudian kita gunakan indikator kedua adalah Bollinger Bands. Okay, Bollinger Band ni adalah indikator yang membantu kita untuk mengetahui di manakah ruang untuk buy dan di manakah ruangan untuk sell. Okay, itu Bollinger Band. Okay, dan yang ketiga adalah MACD. So MACD adalah indikator yang membantu kita juga untuk confirmkan permulaan uptrend. Okay, jadi ketiga-tiga indikator ni, okay, terima kasih Mark Akiaro dah tuliskan siap-siap. Okay, so tiga-tiga indikator ni kita kena baca dengan cara yang betul. Okay, masalah ramai orang juga adalah di luar sana, mereka dah tahu dah, okay, nak cari permulaan uptrend kena pakai moving average, kena pakai Bollinger Band, kena pakai MACD. So apa yang terjadi adalah mereka pergi dekat Google, sekali lagi, pergi dekat YouTube dan mereka search pasal moving average. So bila mereka search tu, mereka akan jumpa macam-macam video dan juga artikel berkaitan dengan moving average. So macam mana nak menggunakan moving average. Okay, ada daripada Malaysia, ada daripada luar negara, semua macam-macam video ada, okay, tentang topik moving average. So bila dia buka Bollinger Band pun ada macam-macam orang share tentang Bollinger Band. Okay, dan MACD juga, okay, apabila dia buka MACD, dia akan dapat ramai orang cerita tentang MACD. Jadi bila dia tengok terlalu ramai orang share tentang indikator-indikator ni dengan cara-cara yang berbeza, dengan platform-platform yang berbeza, apa yang terjadi, dia pun confused nak pakai yang mana dan macam mana cara baca yang betul. Okay, jadi bila cara baca setiap indikator tu tak betul ataupun tidak mengikut teknik untuk permulaan uptrend, maka dia tak jumpa setup permulaan uptrend tu, tak nampak. Okay, dan menyebabkan dia jadi lagi confused. Okay, dan dia cuba trade, walaupun dia confused, dia cuba trade dan dia tak dapat result yang dia nakkan, maka dia start rasa struggle untuk buat saham ni. Okay, so ini adalah isu yang dihadapi oleh ramai orang yang cuba belajar saham, especially belajar secara self-learn, yang belajar menggunakan Google, YouTube. Okay, di mana Google dan YouTube ni memanglah adalah library ilmu. Okay, kalau kita kata library kan, library maya paling besar di dunia adalah Google dan juga YouTube. Tetapi disebabkan terlalu banyak informasi, last kali dia pun pening. Yang mana satu yang betul ni? Yang mana satu kita nak ikut ni? Dia dah jadi tak sure dah. Okay, alright, jadi itulah yang menyebabkan bila tidak ada sistem, tidak ada cara yang proven, menyebabkan ramai orang jadi tidak yakin untuk melabur saham, tidak yakin untuk beli saham, okay, tidak yakin untuk konsisten melakukan pelaburan saham. Okay, jadi ini adalah antara isu-isu yang saya ingin kongsikan kepada anda. Okay, saya share dengan anda tentang teknik apa yang betul. Okay, tetapi isunya adalah ramai orang tak dapatkan ilmu yang betul untuk lakukan pelaburan saham, menyebabkan ramai orang stuck dalam saham bukan sebab tak ada ilmu, bukan sebab tak ada modal, bukan sebab tak ada akaun CDS, okay, tetapi disebabkan tidak ada kefahaman ataupun kejelasan, clarity nak buat apa dalam saham, dan menyebabkan mereka ragu-ragu untuk terlibat dalam saham. Okay? Dan ragu-ragu tu akhirnya akan menyebabkan menjadi ketakutan. Bila cuba buat, ragu-ragu ni kan, bila cuba buat, lepas tu rugi, dia jadi takut. Takut nak beli saham. Okay? So itulah situasi yang dihadapi oleh ramai orang. Sebenarnya ramai orang dalam saham ni. Ramai orang cuba untuk buat saham, tetapi bila tak ada ilmu, okay, itu yang menjadi ketakutan ramai orang dalam saham. Okay? Alright, so sekiranya anda ada soalan, okay, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Saya nak jawab soalan anda sekejap.
Okay, sementara tu anda boleh klik button like dan juga klik button love. Dan bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh follow sesi live ini dan dapat manfaat. Okay, alright. Mar Akiaro, macam saya lah tu, tuan. Terus pening, at the end of the day kembali pada TNM. Betul tu, okay. So, ramai je orang, dia belajar saham dengan saya. Contohnya, dia attend kelas newbie saham Mastery Online. So, 3 jam kelas dengan saya. Dah nampak dah ni, apakah itu saham, bagaimana nak bermula dalam saham, dah nampak dah hala tuju dalam saham, dah tahu dah apa kelebihan saham, dah tahu dah kenapa nak buat saham. Dan next step adalah kena belajar kajian saham. Tapi tak nak belajar. Mahal. Mahal nak belajar. So nak belajar sendiri. So pergilah belajar sendiri. Lepas tu langgar dinding, langgar tembok, masuk dalam gaung. Okay, lepas tu tak dapat nak buat start. Akhirnya datang balik, jumpa dengan TNM dan belajar. Okay, right? Jadi, it's okay. That's the learning process. Cuma saya nak beritahu anda kan, bila anda nak invest for knowledge, okay, anda nak belajar, tetapi anda fikirkan mahal kan, nak kena bayar kan. Sebenarnya kalau anda tak invest for knowledge, anda cuba buat sendiri pun, anda akan bayar juga. Okay, sama ada anda join kelas ataupun tak join kelas, at the end of the day anda akan tetap kena bayar. Bayar kepada program ataupun bayar kepada kesilapan-kesilapan yang anda buat. Dan yang lebih teruk lagi sebenarnya, kalau kita belajar saham, kita tahu apa silapnya. Kita tahu kat mana silap dan kita tahu macam mana nak perbetulkan kesilapan tersebut. Masalahnya kalau kita belajar sendiri, okay, dengan secara online, kita buat silap dan kita tak tahu silap tu apa. Lepas tu kita tak tahu nak adjust macam mana. That's the problem. Tetapi duit pun tetap akan keluar. Walaupun kita belajar sendiri, kita cuba jaya sendiri. Okay? Alright? Okay, alright. So saya nak tengok soalan-soalan kalau ada. Alright. Muhammad Rashidi Othman. Benar. Okay, Yasir Arafat. Salam TNM, nak tanya kenapa namanya Z? Z sebabnya adalah dalam chart tu kan, harga saham dia akan bergerak secara menyengit. Menyengit. Apabila dia membentuk teknik Z ni. Okay, dia akan membentuk, harga saham akan bergerak secara uptrend, menyengit macam ni. So, apabila dia bergerak macam ni, dia akan membelah chart tu dan dia akan membentuk macam huruf Z. Dia akan macam ni lah, huruf Z macam tu. Okay, jadi saya namakan dia sebagai teknik Z sebab inilah teknik yang di mana apabila berlaku permulaan uptrend, dia akan bergerak secara menyengit. So itulah nama teknik Z. Okay, alright. Cik Puan Yam, apa beza moving average dan moving average double? Alright, moving average adalah satu line. Okay, bila kita buka dekat KLIC screener, kita tekan moving average, dia keluar satu line je. Tapi moving average double, dia akan keluar dua line. Dan dua line tu kita boleh tukar setting dia, ikut apa yang kita nak lah. Okay, jadi bezanya adalah jumlah line. Okay, biasanya kita nak gunakan dua line untuk moving average. Okay, alright. Rafi Rashadukan, tuan MACD guna daily ke weekly? Guna dua-dua boleh. Okay, guna dua-dua boleh. Okay, tetapi kalau anda baru belajar saham, fokus kepada daily chart sahaja pun dah okay. Alright. Alright, Mar Akiaro, untuk moving average kita start pada candle hijau kah TNM atau tunggu berlaku persilangan line? Untuk moving average kita tunggu persilangan dan kita tengok candle. First kita tengok persilangan, lepas tu kita tengok candle. Dia berada dekat atas ataupun dekat tengah ataupun dekat bawah. So kita nak dia berada dekat atas kedua-dua moving average, okay? So tengok persilangan dulu, lepas tu baru kita tengok ke atas, okay? Candle dekat atas tu di hijau merah tak kisah. Tak kisah. Hijau boleh, merah boleh. Yang penting dia berada dekat atas kedua-dua line. Okay? Alright. Dekat TikTok ada banyak soalan pula ni. Alright. Kejap saya nak jawab soalan dekat TikTok. Okay, right. Zati ZME. Saya setuju. Sebab tak ada ilmu. Pelajari ilmu dulu baru buat saham. Betul tu. Okay, ramai orang sibuk tanya berapa modal melabur saham. Sebenarnya soalan tu later. Okay, lepas anda kenal saham baru tanya tentang modal. Ramai orang tanya modal dulu berapa. Sebenarnya anda kena tanya dulu apa saham. Saham tu apa? Okay, adakah saham tu sesuai dengan saya? Itu soalan yang sepatutnya ditanya dulu. Okay, bukan tanya tentang modal. Okay, sebab bila kita nak buat saham ni, kita tak boleh melabur terus tanpa kita tahu apakah itu saham. So, lebih baik kita belajar kenali saham dulu. Dan kita kena tahu dulu adakah saham sesuai dengan kita.
Kemudian baru kita decide untuk melabur saham ataupun tidak. Itu proses yang betul. Okay, jadi that's why kepada anda yang belum pernah melabur saham, kenali dulu saham. Okay, dan adakah saham ni sesuai dengan anda. Okay, tak perlu sibuk melabur. Okay, alright. Haikal, macam mana nak bayar RM4? Bukan RM4, RM5. Minimum kita punya program RM5. Okay, so anda boleh pergi dekat link yang kita sediakan dekat link bio tu. So anda boleh register dekat situ. Okay, ataupun anda boleh WhatsApp untuk tanya info lanjut. Okay, alright. Khairi, boleh tuan ulang sekali lagi apa indikator yang tuan sebut tadi? Line internet saya ada masalah tadi. Khairi 2802 moving average. Okay, indikatornya adalah moving average, Bollinger Band dan MACD. 3 indikator untuk mencari setup permulaan uptrend. Okay, atap lantai, charting saham guna trading view ke? Boleh. Okay, boleh pakai trading view, tetapi saya suka pakai KLSE screener. Sebab KLSE screener dia percuma sahaja. Trading view biasanya kita kena buka account untuk menggunakan trading view lah. Okay, tapi trading view kalau tak salah saya dia percuma juga. Cuma kalau percuma dia boleh pakai 3 indikator je. Tapi KLSE screener kita boleh pakai berapa banyak indikator kita nak pakai. Tapi biasanya kita pakai 3 indikator je lah the most. Okay, alright. Okay, bila pula nak buat kelas saham untuk newbie? Kelas saham untuk newbie kita akan buat pada 16 Julai 2022. Okay, siapa-siapa yang masih lagi newbie, belum pernah beli saham, tak ada account CDS, tak tahu macam mana nak buat saham, anda boleh join newbie saham asli online pada 16 Julai 2022. Okay, dan sekarang kita baru open registration. Siapa yang daftar sebelum 8 Julai 2022, sebelum hari Jumaat ni, okay, anda boleh daftar dengan fee RM5 sahaja. Okay, fee asal RM297. Okay, tetapi anda boleh daftar RM5 kalau anda daftar sebelum 8 Julai. Okay. Alright, Shady, macam mana nak tahu saham tu akan terus naik? Sebab ada masa dah jual, lepas tu dia naik lagi tinggi. Jawapannya kita tak tahu. Kita tak tahu adakah sesuatu saham tu akan naik lagi ataupun tidak. Okay, so jawapannya adalah ia sesuatu benda yang kita tak boleh nak tahu. Okay, so sebab tu kalau anda dah jual saham tersebut dan anda dah dapat profit, belajar bersyukur. Okay, Alhamdulillah dapat profit. Okay, so kalau lepas anda jual tu anda cut loss kan, contoh harga saham anda turun, lepas tu anda cut loss, lepas tu harga saham tu naik balik semula. So apa nak kena buat? Jawapannya adalah anda just cakap tak ada rezeki. Okay, tak ada rezeki untuk kaunter tersebut, cuba lagi. Okay, so itu mindset yang kita kena ada apabila kita trade saham. Okay, sebab kita tak boleh nak jangkakan apa yang berlaku seterusnya. Okay, yang penting kita membeli saham dengan signal, dengan kajian yang kita dah lakukan. Okay, dan kita bertindak ikut kajian kita. Okay, alright. Okay, alright. Tapi sekarang keadaan indeks tak berapa okey tuan. So 3 indikator boleh buat profit ke tuan? Jawapannya macam ni tau. Dalam saham, okay, ramai orang fikir belajar saham, guna indikator, guna teknik Z, pasti akan buat profit dalam saham. Jawapannya tidak. Jawapannya tak semestinya. Okay, kita buat kajian saham, kita buat teknik Z contohnya untuk membantu kita untuk mencari setup permulaan uptrend. Okay, kalau ada setup permulaan uptrend, maka kita belilah saham tersebut selepas kita buat trading plan. Kalau tak ada setup permulaan uptrend, tak ada teknik Z, tak payahlah beli saham tersebut. So, bukan sebab dia ada teknik Z, sebab dia kita guna indikator yang betul, kita akan buat duit dalam saham. Tak semestinya. Okay, tetapi ada signal ataupun tidak. Itu persoalannya. Okay, jadi, adakah sekarang indeks Bursa Malaysia kita tak berapa okey? So, adakah boleh buat profit? Jawapannya boleh kalau ada signal lah. So, kalau ada signal, kita beli dan harga saham tersebut naik, maka kita akan buat profit. Walaupun indeks kat luar sana tak berapa baik. Okay? So, itu benda yang kita nak kena faham. Sebab indeks adalah indeks, saham yang kita beli adalah individual counter. Dan setiap counter ada trendnya masing-masing. So, kalau dia tengah downtrend ataupun dia sell signal, kita janganlah kacau. So, itulah benda yang kita buat dalam saham. Okay? Alright, Nur, okay, salam tuan. Saya dah faham teknik Z dalam PSN 2.0 tapi confused kiraan trading plan, entry price, support price. Okay, alright. Puan Nur, okay, so Puan Nur cuba buat kajian saham dan cuba buat trading plan dan cuba post dekat dalam group kita. Nanti my team Tuan Faizal akan semak. Okay, apa yang silap, dekat mana yang silap. Okay, dan kita akan cuba bantu, okay, Puan untuk buat kiraan trading plan dengan betul. Okay. Boleh ya Puan ya?
Alright, Zati ZME nak daftar, nak dapat link kat mana? Dekat TikTok ni, anda boleh pergi dekat profile TikTok Tuan Nizam Malik. So dekat bio tu anda klik button follow, lepas tu anda klik link. Dekat bawah bio tu ada link untuk anda klik. Dan kat situ anda boleh dapatkan link untuk daftar ke kelas newbie pada 16 Julai nanti, okay? Alright, Shady, saham IPO tu okey ke TNM? Sebab mostly dia jual harga rendah dan bila masuk bursa dia naik tinggi. Okey ke tak saya pun tak tahu. Sebab counter IPO adalah counter yang baru masuk ke dalam bursa Malaysia dan kita tak dapat nak kaji dia sebelum dia masuk ke dalam bursa Malaysia. Sebab tu saya jarang beli saham yang IPO. Okay, saya beli saham yang dah ada dalam bursa Malaysia. Okay, jadi IPO biasanya saya abaikanlah dulu. Siapa nak cuba IPO, boleh cuba. Tapi saya tak lah. Okay. Alright, Giant Killer 26. Modal 1K cukup tak? Modal 1K cukup untuk bermula. Kalau anda baru nak mula, 1K boleh je, tak ada masalah. Tapi along the way nanti, bila anda nak dapatkan keuntungan yang lebih signifikan, anda kena start scale up. Macam tu, okay? Okay, alright. Nur, Puan Nur, baik tuan, dah post semalam 2. Hari ni ada 2 lagi post. Hari-hari tak apa ke tuan untuk latih tubi? Boleh post, okay? Kita limitkan 2 post sehari sahaja, okay? 2 post sehari, okay, supaya tidak spam lah. Grup kita tu tak spam dengan anda punya post sahaja. Alright, dan kita bagi peluang rakan-rakan lain juga untuk post kajian saham mereka lah, okay? Alright, jadi the idea adalah kita nak anda be independent. Okay, bukanlah kita buat Premier Saham Mastery 2.0 tu untuk anda asyik tanya soalan yang sama sahaja. Okay, kita harap bila anda tanya soalan tu, anda dah jelas dan anda boleh faham kajian saham. At the end of the day, kita nak anda be independent. Anda boleh buat kajian saham anda sendiri dan anda boleh buat keputusan sendiri. Okay, so bukanlah bermaksud setiap kali nak beli saham kena tanya. Okay, kita tak nak macam tu. Kita nak anda boleh buat keputusan sendiri dan lepas anda trade, anda boleh jawab. Okay, adakah anda beli saham tu dengan betul mengikut signal? Adakah anda cut loss dengan betul mengikut signal? Adakah anda take profit dengan betul mengikut signal? Itu kita punya target, okay, untuk Premier Saham Mastery. Okay, boleh ya? Okay, right. Okay, Tuan Hamudi Muhammad Nur send you likes. Terima kasih. Okay, alright. Okay, ada lagi soalan dekat Facebook? Ada soalan tak? Okay, sekejap ya. Okay, Yasir Arafat. Tuan, macam mana nak guna dan combine MA, BB dan MACD untuk tahu permulaan uptrend? Apa ciri-ciri dekat MA, BB dan MACD tu? Okay, alright. Tuan Yasir Arafat, okay. Untuk kita combine MA, Bollinger Band dan MACD, kita kena tahu cara baca MA dulu. Kita kena tahu cara baca Bollinger Band dulu. Dan kita kena tahu cara baca MACD dengan betul dulu. Ada cara dia macam mana nak baca setiap indikator ni. Okay, so dia bersilang, macam mana bentuk persilangan dia, Bollinger Band, ruangan upper Bollinger Band dekat mana, ruangan lower Bollinger Band dekat mana, middle band dekat mana, semua tu kita kena faham dengan jelas dulu. Okay, kemudian MACD, super buy signal macam mana, golden cross macam mana, super sell signal macam mana, semua tu kita kena belajar dulu cara baca setiap indikator. Dan kemudian kita kena dapatkan buy signal untuk setiap indikator. Contohnya, moving average buy signal, Bollinger Band buy signal, MACD buy signal. Maksudnya, kita akan berada di setup permulaan uptrend. Okay? So, macam mana nak combinekan ni? Jawapannya anda kena ada dapatkan ilmu terlebih dahulu, okay, untuk membaca indikator dengan betul lah. So, anda boleh belajar sendiri. Ataupun kalau anda tak jumpa cara ni, anda boleh join our program. Namanya adalah Premier Saham Mastery 2.0. Okay, dan dalam program tersebut saya ajar secara step by step macam mana nak buat teknik Z dan semualah baca indikator, cara buka chart, semua saya ajar dalam Premier Saham Mastery 2.0. Okay, alright. Cik Puan Yam, sebelum buat trading plan, apa tindakan pertama yang kita buat? Okay, alright. Cik Puan Yam, sebelum buat trading plan, apa tindakan yang kita kena buat? Dia ada 4 step. Okay, 4 step. Yang pertama, kita buat kajian saham terlebih dahulu. Dalam kajian saham, kita akan buat counter screening, kita akan buat fundamental analysis dan juga technical analysis. So, bila kita buat kajian saham, dia adalah step yang pertama. Okay? Sebab kita nak cari peluang dan potensi dalam sesuatu counter saham. Lepas kita buat kajian saham tersebut, kita akan jumpa peluang. Kita akan jumpa peluang dalam saham. Daripada banyak-banyak counter, ada counter yang berpeluang, berpotensi, ada counter yang bermasalah. So, kita nak fokus kepada counter yang berpotensi sahaja. Okay, selepas kita dah jumpa counter yang berpotensi,
maka kita akan buat trading plan. Step ketiga, kita buat trading plan. So trading plan tersebut kita nak tentukan entry price kita kat mana, cut loss price kita kat mana, target price kita kat mana, cut loss percentage kita berapa. Semua tu kita buat dalam trading plan. Dah lepas, dah jelas semua trading plan kita, barulah kita buat langkah yang keempat, iaitu kita melaksanakan, menjalankan aktiviti trade saham kita. Okay, dan kita follow trading plan. Kita buat aktiviti trade saham based on trading plan tersebut. Okay, jadi 4 langkah ni kita kena buat setiap kali kita nak beli dan jual saham. Okay, so hopefully jelas Cik Puan Yam. Alright, Fazrin Rashid, betul tak semua counter yang kita beli akan untung? Betul. Jadi kita kena ada mindset, saham yang kita beli bukan semua akan untung. Jadi kita kena bersedia untuk menerima kerugian dalam saham. Tetapi kita kena limitkan kerugian kepada kerugian yang terkawal. Kalau kita tak jaga kerugian melebar, maka kita akan mengalami kerugian yang besar, menyebabkan kita kehilangan ataupun kehabisan wang dalam pasaran saham. Okay, alright, lancot, macam mana kita nak kenal pasti breakout? Breakout kita kena tahu resistance kat mana. Kalau dia pecah resistance, maka dia breakout. Okay, alright. Okay, Muhammad Hafiz, Assalamualaikum tuan, nak lukis chart index tu macam mana? Saya tengok dalam grup PSM tu ramai peserta yang bertanya dengan gambar chart index. Diorang post tu macam gambar lukis je. Alright, Muhammad Hafiz kena tengok video step by step dalam PSM 2.0. So bila tuan ikut step by step, tuan akan dapat buat seperti apa yang mereka buat. Okay, macam mana nak buka chart, semua yang kita dah ajar dekat dalam video dalam PSM 2.0. Okay, so tuan Muhammad Hafiz dah tengok tak video? Dah tengok tak video step by step daripada video 1 sampai video yang ke modul yang kelima? Kalau dah tengok, mesti tuan boleh buat juga seperti mana kawan-kawan yang lain. Okay, alright. Maznah, Assalamualaikum tuan, boleh komen ke teknik market depth? Teknik market depth saya dah pernah explain sebelum ni dalam Facebook live sebelum ni. Cuba cari live saya yang sebelum ni. Saya rasa 2 minggu yang lepas kot saya ada explain tentang market depth. Okay, kalau nak belajar lagi nanti esok lah kot saya buat live dekat office. Okay, saya tunjukkan market depth tersebut. Okay, hari ni saya tak ada whiteboard dengan saya. Okay, iPad pun tak ada. Alright, Nurul Huda, Muhammad Mohtar, belajar syukur bukan rezeki, pemikiran positif, keyakinan positif. Kurang stres, teruskan buat kajian saham. Betul tu. Okay, alright. Muhammad Rizal, saya paling suka price volume indicators lagging. Boleh. Muhammad Rizal, dalam kajian saham anda boleh buat apa yang teknik yang anda suka. Tak perlu follow orang lain. Okay, ada orang suka teknik trend following. Ada orang suka teknik volume, price action. Price volume dan sebagainya. Ada orang suka ada orang suka candlestick pattern. Okay, ada orang suka bullish divergence. Ada orang suka trend line. Okay, so semua teknik-teknik ni boleh digunakan ikut kesesuaian dan preference masing-masing. Tetapi untuk permulaan, okay, bagi yang baru nak belajar saham, kita belajar guna teknik trend following dulu. Sebab indikator ni dia nampak. Kadang-kadang volume price action orang tak nampak. Apa benda ni? Cerita apa ni kan? Tak nampak. Jadi benda ni memerlukan step level of learning lah sebenarnya. Okay? Alright. Jadi kalau anda suka untuk gunakan volume action dan sebagainya, silakan. Boleh, tak ada masalah. Okay? Cuma saya tak fokus di situlah. Saya fokus kepada indicators. Okay? Memudahkan kita baca. Alright. EG Shaharudin send 75 stars. Terima kasih kerana berikan saya stars. Terima kasih. Okay, alright. Muhammad Hafiz, belum. Saya tengah cari masa free tuan. Okay, alright. So, Muhammad Hafiz, selagi tuan tidak tonton video training, selagi tu tuan akan tanya soalan-soalan macam ni. So, macam mana nak selesaikan masalah ni? Jawapannya tuan kena tengok video tu dulu. Nanti tuan akan dapat jawapan dia. Okay? So, itulah jawapan saya untuk tuan Muhammad Hafiz. Kena cari masa. Cari masa untuk tonton video. Dan video dalam PSM 2.0 tak panjang pun. Dalam 5-10 minit je. Sekejap je. Okay, dan boleh tonton menggunakan handphone. Jadi sambil baring tu kan, sebelum tidur, tengok sekejap video. Okay, pun boleh juga. Okay, alright. Okay, alright. So, itulah dia topik trend following ataupun teknik Z, okay, yang ingin saya kongsikan dalam sesi live pada hari ini. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang follow sesi live saya. Alright, dan sebelum saya akhiri sesi live kali ini, saya ada 2 makluman. Okay, yang pertama adalah kepada anda yang berminat nak join kelas saham, okay, anda masih lagi newbie dan berminat nak jadi pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. So, anda boleh join kelas kita. Next kelas kita adalah pada 16 Julai 2022.
Okay, lebih kurang 2 minggu lagi dari sekarang. So anda boleh register untuk sesi tersebut. Okay, kalau anda daftar sebelum 8 Julai 2022, fee-nya adalah RM5 sahaja. Okay, so fee RM5 sahaja, anda boleh register dan join our Telegram channel. Okay, untuk info selanjutnya lah. Okay, yang kedua, okay, selain daripada kelas saham, okay, kita ada juga satu program di mana program tersebut namanya adalah Voice Chat with TNM. Okay, Voice Chat with TNM ni adalah satu program di mana kita ada satu circle dalam Telegram channel. Okay, dan sesi voice chat akan diadakan setiap minggu. Okay, setiap minggu hari Ahad pukul 9 malam. Okay, anda boleh tune in dekat dalam Telegram channel tersebut dan anda boleh mendengar suara saya secara live. Dan topik yang saya selalu bincangkan adalah berkaitan dengan pengurusan kewangan peribadi, tentang motivasi diri, inspirasi kejayaan, okay, dan bagaimana anda boleh jadi berjaya dari segi kewangan peribadi anda. Okay? So kalau anda adalah orang yang ingin improve kewangan anda, nak jadi lebih berjaya, nak achieve financial freedom, okay, anda boleh join Voice Chat with TNM. Dia adalah program bernilai RM67 sebulan. So RM67 sebulan, anda boleh join setiap minggu. Okay, kita ada sesi secara live voice chat tersebut bersama dengan saya. Okay, dan anda akan belajar banyak teknik-teknik kewangan, macam mana nak simpan duit, macam mana nak tambahkan income, macam mana nak buat multiple sources of income, macam mana nak kurangkan perbelanjaan, okay, macam mana nak siapkan modal untuk melabur saham. Semua tu kita akan belajar dalam Voice Chat with TNM. Okay? So, the idea adalah kita buat Voice Chat with TNM ni adalah sebagai preparation untuk anda yang nak masuk ke dunia pelaburan. Okay, sebab ramai orang nak melabur tapi tak bersedia. Ramai orang tak reti macam mana nak urus kewangan peribadi. Okay, jadi based on pengalaman saya sendiri, macam mana saya buat pengurusan kewangan peribadi, okay, saya nak share dengan anda knowledge dan juga experience tersebut. Okay, anda boleh join Voice Chat with TNM. Okay, anda boleh daftar untuk intake bulan Julai ni. Kita masih open untuk bulan Julai. Maksudnya kalau anda register, so anda boleh join kita punya sesi voice chat. Ada 3 kali lagi voice chat, iaitu pada selepas Hari Raya Aidiladha nanti. Okay, so ada siapa-siapa tak yang berminat nak join voice chat circle saya? So voice chat circle ni adalah circle yang paling dekat dengan saya, di mana kita ada sesi secara mingguan, okay, bersama dengan saya. Okay, secara voice chat, okay, dan anda akan belajar macam mana nak improve diri anda. Okay, so kalau anda berminat dengan voice chat, anda boleh komen berminat voice chat dekat ruangan komen di bawah. Okay, dan my team akan berikan info lanjut macam mana anda boleh daftar untuk program Voice Chat with TNM. Okay, alright. So saya harap anda jelas dengan apa yang saya sampaikan tentang program Newbie Saham Mastery Online dan juga Voice Chat with TNM. Okay, so siapa yang mendaftar, insyaAllah kita akan jumpa dalam program Zoom untuk Newbie Saham Mastery Online. Dan siapa yang register untuk Voice Chat with TNM, kita akan jumpa pada 2 minggu lagi, okay, untuk sesi Voice Chat with TNM, insyaAllah. Okay, so pada hari Ahad pukul 9 malam kita akan ada Voice Chat tersebut dalam Telegram channel Voice Chat with TNM. Okay, alright, so setakat ini sahaja. Okay, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada sesi live pada hari ini. Okay, jangan lupa kita jumpa lagi dalam sesi live esok. Mungkin kalau tak ada aral, okay, pukul 12 tengah hari. Kalau ada aral, pukul 2 petang. Okay, so apa-apa pun kita akan update, okay, di dalam Facebook page Nizam Malik. Okay, sekian saja daripada saya. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.